Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Teacher Ayla sini untuk hari ini. Teacher akan masuk topik mengajar topik pengeratan besi atau ferrum. Dan pengeratan besi adalah merupakan kakisan yang berlaku pada besi. Dan tindak balas pengeratan ini merupakan tindak balas redox. Seperti yang kita tahu, tindak balas redox ialah proses pengoksidaan dan penurunan berlaku secara serentak. Syarat pengeratan besi untuk berlaku, selain dengan kehadiran besi, proses ini memerlukan kehadiran air. Dan yang kedua, mesti ada kehadiran oksigen. Lihat pada gambar raja yang dipaparkan di sini. Proses pengeratan besi boleh diterangkan melalui 4 peringkat. Lepas ni teacher akan terangkan setiap peringkat untuk proses pengeratan besi berlaku. Sebelum kita masuk kepada setiap peringkat tersebut, coba lihat pada gambar raja ini. Bentuk segi 4 ini adalah besi. Dan di atasnya ini adalah titisan air. Titisan air yang berada di permukaan besi. Kalau dilihat warna yang gelap ini merupakan karat. Peringkat pertama untuk proses pengeratan besi berlaku, besi ataupun ferrum, logam ferrum akan mengalami pengoksidaan, ataupun teroksida, di mana logam besi akan melepaskan elektron untuk membentuk ion ferrum 2. Dan apabila ferrum kehilangan elektron, proses ini kita panggil sebagai proses pengoksidaan. Dan kalau kita recall balik apa yang kita pernah belajar dalam bab 6 tingkatan 4, di mana apabila kehilangan ataupun melepaskan elektron, kawasan itu kita akan panggil sebagai anode, ataupun terminal negatif. Coba kita perhatikan pada gambar raja ini. Proses logam ferrum tadi melepaskan elektron, dan akhirnya dia akan membentuk ion ferrum 2 positif. Ion ferrum 2 positif tersebut akan larut dalam air ataupun titisan air yang berada di permukaan ferrum. Ini akan menyebabkan besi tersebut akan terkakis. Itu pada peringkat pertama. Seterusnya pada peringkat kedua, kita tumpukan pada bahagian pinggir titisan air, sama ada di sebelah sini atau sebelah sini.
di bagian pinggir titisan air ini, terdapat banyak ataupun kandungan oksigen yang banyak di luar nih. Dan oksigen akan menerima elektron daripada elektron yang dilepaskan oleh logam ferrum tadi, dan oksigen akan menerima elektron dan bertindak balas dengan air, menghasilkan ion hidroksida. Coba lihat pada di sini persamaannya, oksigen bertindak balas dengan air, dan menerima elektron akan menghasilkan ion hidroksida. Proses menerima elektron ini di sini kita akan panggil proses tersebut sebagai proses penurunan, dan di bagian sini ialah cathode. Seterusnya peringkat yang ketiga. Seperti yang cikgu terangkan tadi, pada peringkat pertama tadi, ion ferrum yang telah larut dalam air itu, dan juga ion hidroksida daripada peringkat 2 tadi, bergabung di dalam titisan air ini. Sebab ion-ion yang mempunyai charge ini, sama ada ion ferrum 2 ataupun ion hidroksida negatif, boleh bergerak pada larutan aqueous. Apabila ion ferrum 2 bergabung dengan ion hidroksida, ini akan menghasilkan tindak balas berlaku, dan tindak balas itu akan menghasilkan ferrum 2 hidroksida. Di sini teacher warnakan font dengan warna hijau supaya kamu ingat ion ferrum 2 hidroksida dia akan berwarna ferrum 2 hidroksida adalah pepejal berwarna hijau. Adakah ini sudah peringkat penghasilan karat? Belum kan? Sebab karat kita tahu dia ialah pepejal berwarna perang. Seterusnya apa yang berlaku? Pepejal ferrum 2 hidroksida dia akan dioksidakan oleh oksigen, secara berterusan, dan menghasilkan ferrum 3 hidroksida, Fe2O3. Itu ialah ferrum 3 hidroksida. Dan juga beberapa molekul air. Ferrum 3 oksida oksida terhidrat ataupun ferrum 3 hidroksida, dia adalah pepejal berwarna perang, dan inilah yang kita panggil sebagai karat. Itu sahaja untuk 4 peringkat pembentukan karat ataupun proses pengaratan besi ataupun ferrum. Sekian, terima kasih.